Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semua ibu bapa, terutamanya ibu bapa tahun 1, tahun 2, tahun 3 dan tahun 4, yang mana anak-anak tuan-tuan perempuan yang akan hadir ke sekolah pada 22 Julai 2020 pada minggu hadapan. Sebenarnya pagi ini saya, Cikgu Ibni bin Muhammad Mukhtar, selaku penolong kanan pentadbiran SK Putrajaya PSIM 81, ingin membuat penataran, ya, penataran pengurusan, ya, pembukaan semula sekolah, ya, seperti mana yang telah dinyatakan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia dalam surat yang bertarikh 4 Jun 2020, kan? Baiklah, hari ini saya akan menatarkan, ya, garis panduan kemasukan semula ke sekolah, ya. Tujuannya supaya tuan-tuan dan puan-puan boleh menyampaikan apa yang akan disampaikan oleh saya pada pagi ini kepada anak-anak tuan-tuan puan-puan. Garis panduan yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan ada 3 objektif utamanya. Yang pertama, pengurusan sekolah dan asrama dapat berlaku dengan lebih teratur dan lancar. Kemudian yang kedua, keselamatan dan kesihatan murid, guru dan warga sekolah diutamakan semasa mereka berada di sekolah. Dan yang ketiga, proses pengajaran dan pembelajaran berlaku dalam keadaan selamat. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu bapa yang saya hormati sekalian, di sini saya ingin menyatakan bahawa setiap ibu bapa itu punya peranan yang sangat penting. Pertamanya, tuan-tuan dan puan sebagai ibu bapa hendaklah memastikan anak ataupun anak jagaan tuan-tuan dan puan berada dalam keadaan sihat, menjaga kebersihan diri dan tidak menunjukkan gejala awal COVID-19 sebelum hadir ke sekolah. Maknanya, kalau tuan-tuan dan puan ada memiliki termometer sendiri di rumah, elok tuan-tuan dan puan cek dulu suhu anak-anak sebelum dihantar ke sekolah. Sekiranya suhu badan anak-anak pada pagi itu melebihi 37.5, kan, maka tak perlulah tuan-tuan menghantar anak-anak ke sekolah. Yang keduanya, tuan-tuan dan puan berperanan membantu anak-anak jagaan, iaitu belajar mengikut kemampuan tuan-tuan dan puan sendiri. Dan yang ketiga, memberikan motivasi kepada anak-anak jagaan untuk terus belajar. Kita faham dalam situasi COVID ini, setiap anak-anak kita punya situasi yang berbeza, kan? Mungkin ada anak-anak yang tertekan dalam keadaan duduk di rumah sepanjang PKP tempoh hari. Di sinilah peranan tuan-tuan dan puan untuk memberi semangat semula, memberi motivasi kepada anak-anak supaya mereka bermula balik untuk belajar dan hadir ke sekolah seperti biasa untuk memulakan sesi pembelajaran secara bersemuka dengan guru-guru di sekolah. Tuan-tuan dan puan, ibu bapa yang saya hormati sekalian, seperti mana yang tuan-tuan dan puan sedia maklum, sebelum pembukaan semula sekolah ini, kami guru-guru di SK Putrajaya PSIM 81 sebenarnya sudah pun bersedia dengan menyusun atur meja di kelas-kelas anak-anak tuan-tuan dan puan, menandakan tanda arah yang sesuai untuk dipatuhi oleh anak-anak tuan-tuan dan puan,
dan juga tanda penjarakan sosial di sepanjang laluan, di dataran, naik ke kelas, dalam kelas dan sebagainya. Tuan-tuan dan puan, ibu bapa yang dihormati sekalian, saya ingin menekankan tentang SOP bagaimana anak-anak nanti masuk ke sekolah pada 22 Julai 2020. Pertamanya, tuan-tuan akan menghantar anak tuan-tuan dalam keadaan norma baharu. Tuan-tuan tidak dibenarkan sama sekali untuk masuk ke kawasan sekolah menghantar anak-anak tuan-tuan puan-puan. Tuan-tuan hendaklah menurunkan anak tuan-tuan puan-puan di terminal menunggu. Dan tuan-tuan puan-puan tidak dibenarkan mengiringi anak tuan-tuan puan-puan sehingga ke dataran sekolah. Apabila anak-anak tuan-tuan puan sudah turun kereta, maknanya anak-anak tuan-tuan puan-puan itu akan bergerak sendiri dan akan dipantau oleh guru-guru bertugas. Apabila anak-anak tuan-tuan dan puan-puan sudah turun kereta, mereka akan diambil suhu oleh guru yang bertugas. Dan mereka akan terus berjalan, bergerak untuk masuk ke kelas. Seperti mana yang saya sebut tadi, jika suhu badan anak-anak tuan-tuan puan-puan berada pada 37.5 darjah Celsius itu, anak-anak tuan-tuan puan-puan akan diberi rehat, dan suhunya akan diambil sebanyak 3 kali. Jika kali ketiga suhu itu masih juga tinggi, maka pihak sekolah akan menghubungi tuan-tuan dan puan-puan supaya datang menjemput anak tuan-tuan puan-puan di sekolah. Jika kali ketiga suhunya menurun, pihak sekolah akan membenarkan anak-anak tuan-tuan puan-puan itu masuk ke kawasan sekolah untuk meneruskan pembelajaran pada hari tersebut. Walau bagaimanapun, sekiranya anak-anak tuan-tuan puan-puan didapati demam atau suhunya tinggi dalam tempoh pembelajaran itu, kita akan memanggil tuan-tuan puan-puan supaya datang untuk menjemput anak-anak, dan seharusnya lah tanggungjawab tuan-tuan puan-puan untuk membawa anak-anak tersebut ke klinik atau hospital berdekatan untuk mendapatkan perawatan. Untuk makluman, suhu anak-anak ini akan diambil 2 kali, waktu pagi dan waktu selepas rehat. Prosedur untuk memanggil tuan-tuan puan-puan itu seperti mana prosedur sebelum inilah. Cuma kita mengharap kali ini supaya apabila tuan-tuan dipanggil untuk menjemput anak yang tidak sihat, pihak sekolah amat mengharapkan kerjasama daripada tuan-tuan puan-puan supaya mengambil anak tersebut dengan segera. Tuan-tuan puan-puan, seterusnya saya ingin memberitahulah, mewar-warkan untuk pintu masuk ke sekolah bermula pada 22 Julai 2020 nanti. Kita ada 3 pintu. Pintu pertama iaitu pintu utama, pintu A, yang mana tuan-tuan puan-puan akan menurunkan anak-anak di terminal. Pintu yang kedua, pintu prasekolah. Pintu prasekolah itu kita panggil sebagai pintu B. Baik, di setiap pintu itu nanti, contohnya di terminal akan ada guru yang bertugas untuk mengambil suhu anak-anak tuan-tuan puan-puan, dan di lot ataupun lot parkir guru besar sendiri ada juga guru bertugas untuk mengambil suhu sekiranya berlaku masalah teknikal di checkpoint pertama. Bila anak-anak tuan-tuan puan-puan sudah bergerak masuk ke kawasan sekolah, bagi anak-anak yang belajar di blok A, iaitu blok pentadbiran, anak-anak hanya akan naik mengikut tangga berdekatan dengan pejabat, tangga berdekatan dengan
PSS. Itu laluan untuk naik ke Blok A. Kemudian untuk anak-anak yang belajar di Blok B, mereka akan naik tangga berdekatan dengan bilik holistik ataupun tangga berdekatan dengan bilik muzik. Okay. Baik, untuk kedua-dua blok ini, itu merupakan tangga untuk naik bagi kedua-dua bangunan tersebut. Manakala tangga untuk turun, semua murid sama ada turun untuk waktu rehat atau waktu balik, semua murid hanya menggunakan tangga di blok C, iaitu tangga tengah. Ya. Pergerakan murid untuk turun rehat dan turun balik itu akan dipantau oleh guru. Ya. Ini merupakan satu peraturan baru. Ya. Peraturan baru selari dengan norma baru yang kita laksanakan, dan kita selari dengan SOP yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia, SOP yang dikeluarkan oleh Majlis Keselamatan Negara, iaitu MKN, yang mana tangga naik dan tangga turun itu merupakan dua tangga yang berbeza. Tuan-tuan, puan-puan, ibu bapa yang saya hormati sekalian, dalam kelas anak-anak nanti, meja mereka sudah pun disusun atur mengikut jarak 1 meter seperti mana yang SOP yang dikeluarkan oleh MKN, oleh KKM dan oleh KPM sendiri. Dan Alhamdulillah, sebelum pembukaan sekolah pada 15 Julai baru ini, 15 Julai 2020 baru ini, untuk murid tahun 5 dan tahun 6, sekolah kita sudah pun dikunjungi oleh pihak nazir dari Kementerian Pendidikan Malaysia dan juga pejabat Kesihatan Daerah PKD Putrajaya memantau susun atur meja dan kerusi anak-anak dalam kelas. Alhamdulillah, susun atur kita mendapat kelulusan daripada pihak PKD, dan kita sangat bersyukurlah kerana usaha guru-guru selama ini, selama tempoh sebelum pembukaan sekolah berjaya, dan kita sangat berterima kasih kepada guru-guru atas komitmen dan kerjasama yang diberikan dalam menyediakan prasarana, terutamanya susun atur meja di kelas anak-anak, tuan-tuan dan puan-puan, sebelum pembukaan sekolah pada 22 Julai 2020 nanti. Baik, di dalam kelas kita sangat menekankan supaya anak-anak ini apabila masuk duduk di meja masing-masing. Pesan kepada anak-anak supaya tidak mengamalkan sikap seperti sebelum norma baharu ini. Tidak ada bertepuk tampar, tidak ada berborak dengan kawan di meja kawan, tidak ada berlari ke sana ke sini. Pihak sekolah sangat memerlukan kerjasama daripada ibu bapa supaya memesan kepada anak-anak akan SOP ataupun cara-cara untuk mengelakkan ataupun untuk menjaga diri sendiri, ya, apabila berada dalam kelas, terutamanya anak-anak tahun 1 dan tahun 2. Kita faham anak-anak ini fitrahnya memang nakal, tapi sebagai ibu bapa, tuan-tuan, puan-puan punya peranan yang sangat penting untuk mendidik anak-anak. Dan selama PKP ini pun, anak-anak, saya percaya anak-anak, tuan-tuan, puan-puan tidak terdedah kepada SOP sebenar di luar, sebab anak-anak duduk di rumah hampir 4 bulan. Tapi Alhamdulillah, dalam tempoh PKPP ini mungkin tuan-tuan dan puan-puan sudah mula membawa anak-anak keluar. Tapi apabila keluar itu
ceritakan kepada anak bagaimana SOP-nya. Apa tujuan kita menggunakan pelitup muka? Apa tujuan kita sentiasa menjaga kebersihan tangan? Apa sebab kita sentiasa sanitize kita punya tangan? Cerita supaya mereka faham. Bukan setakat cuci tangan, tapi mereka tidak faham apa tujuannya. Apa tujuan memakai pelitup muka sepanjang masa. Dan yang paling penting, tekankan kepada anak-anak itu supaya sentiasa menjaga penjarakan sosial. Itu sangat penting, kan? Sebab di dalam kelas nanti sudah pastinya akan ada anak-anak ini yang bergerak ke sana, bergerak ke sini, ya. Yang maklumlah, sudah lama tidak berjumpa dengan kawan-kawan sekelas, kan? Dan kita guru di sekolah ini sentiasa memantau pergerakan anak-anak, dan sebagai manusia, kami guru-guru tidaklah perfect, tidaklah sempurna, tidaklah dapat mengawal sepenuhnya pergerakan anak-anak tuan-tuan dan puan. So, peranan tuan-tuan dan puan untuk memberitahu anak-anak mengapa penjarakan sosial itu perlu diamalkan supaya anak-anak faham, kan? Cerita sedikit kepada mereka, kan, tentang kesan jika anak-anak ataupun kita sendiri ataupun orang lain terkena ataupun menghidapi COVID-19 ini. Tuan-tuan, puan-puan, ibu bapa yang saya hormati sekalian, pada waktu rehat, anak-anak, tuan-tuan, puan-puan, seperti yang saya sebutkan tadi, mereka akan turun ikut tangga blok C sahaja, dan mereka turun secara berperingkat, kelas by kelas. Kita tidak membenarkan waktu rehat ini murid keluar secara sederap, nanti akan menyusahkan kami sebagai guru untuk memantau, terutamanya dari segi penjarakan sosial. Untuk makluman tuan-tuan puan-puan, apabila masuk murid tahun 1, 2, 3 dan 4 nanti, maka sesi rehat kita akan ada 2 kali, ya. Bermula 9.40 hingga 10.40, rehat untuk tahap 1 jam, dan 10.40 hingga 11.40 rehat tahap 2 juga 1 jam. Mengapa 1 jam? Baik, kita ingin memberi peluang, sebab murid-murid ini mereka akan turun ke dataran, makanan akan dijual di dataran oleh pihak kantin. Murid-murid akan turun untuk membeli makanan dan naik semula ke kelas. Makan semua akan diadakan di kelas masing-masing dengan pemantauan guru bertugas. Tuan-tuan puan-puan juga digalakkan ataupun diwajibkan untuk membekalkan anak-anak ini dengan towel, ya, atau tuala yang saiz kecil atau sederhana lah, supaya setiap kali anak-anak ini selesai makan, mereka akan sanitasi meja mereka sendiri selepas makan. Dan ini merupakan satu pendidikan yang kita nak sampaikan, nak didik anak-anak kita supaya menjaga kebersihan selepas waktu makan. Baiklah, bagaimana proses untuk membeli makanan? Untuk makluman tuan-tuan puan-puan, proses pembelian makanan di dataran menggunakan kupon. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan juga, besok hari Sabtu akan diadakan jualan kupon di terminal menunggu, bermula pada pukul 8 pagi mungkin sehingga pukul 1 atau 2 petang, ya, seperti mana yang dilaksanakan sebelum ini untuk murid-murid tahun 5 dan 6. Maka tuan-tuan puan-puan bolehlah meluangkan masa datang untuk membeli kupon tersebut. Kupon tu dalam bentuk satu buku bernilai RM50.
Jadinya anak-anak nanti apabila membeli makanan, mereka hanya mengoyakkan kupon tersebut untuk diserahkan kepada pihak kantin. Tidak perlulah menggunakan wang tunai untuk membeli makanan. Kita untuk mengelakkan adanya pemulangan baki daripada pihak kantin kepada murid, dan ini sepatutnya apabila menerima baki itu kembali, maka anak-anak ini perlu sanitize tangan mereka, sebab mereka menerima wang baki itu daripada orang lain. Pihak sekolah sangat mengharapkan kerjasama daripada tuan-tuan puan-puan untuk membeli kupon tersebut untuk memudahkan anak-anak ini membeli makanan pada waktu rehat. Tuan-tuan bolehlah minta anak-anak beli sendiri, tapi kena pastikan anak-anak itu jaga wang sebanyak RM50 itu, tujuan untuk membeli kupon supaya tidak tercicir atau hilang. Dan saya sangat mencadangkan supaya apabila tuan-tuan puan-puan beri RM50 itu untuk tujuan beli kupon, seeloknya tuan-tuan puan-puan inform ataupun bagi tahu kepada guru kelas, supaya guru kelas mungkin boleh ambil duit tersebut dan menyerahkan kepada pihak kantin, supaya tidak berlakulah duit hilang dan sebagainya. Kita cuba semaunya untuk mengelakkan perkara-perkara yang tidak diingini berlakulah, sebab nilai RM50 itu bukan nilai yang sedikit, nilai yang agak banyak juga. Waktu balik, anak-anak ini akan dilepaskan mengikut kelas. Baik, sebelum balik, anak-anak ini akan diarah untuk buat sanitasi meja dan kerusi masing-masing. Mereka akan diawasi atau dipantau oleh guru mata pelajaran pada ketika itu. Seperti mana yang saya sebut tadi, ini merupakan satu pendidikan baru kepada anak-anak. Bagaimana untuk menjaga diri sendiri, bukan saja diri sendiri, menjaga meja dan kerusi mereka sendiri, supaya waktu balik meja dan kerusi disanitasi, supaya besoknya mereka datang ke sekolah, keadaan meja dan kerusi itu bersih. Dan kita memang berpesan kepada anak-anak ini supaya tidak duduk di meja atau kerusi kawan yang lain. Begitu juga kawan yang lain jangan duduk atau berada di meja atau kursi kawan-kawan yang lain. Ini kita untuk mengelakkanlah seperti mana apa yang berlaku di masjid-masjid, di surau-surau. Apabila kita nak solat, kita diarahkan untuk membawa sejadah sendiri. Maknanya dalam tempoh norma baharu ini tidak ada benda yang kita boleh kongsi. Maknanya meja, kerusi anak-anak itulah meja dan kerusi mereka. Maknanya murid lain tidak boleh duduk di meja dan kerusi mereka. Sebab itu mereka kena jaga. So sebelum waktu balik itu, mereka akan diarahkan untuk sanitasi meja dan kerusi mereka. Dan apabila proses sanitasi selesai, barulah anak-anak ini akan dilepaskan untuk balik kelas demi kelas. Dan pada waktu balik, tidak ada lagi seperti sebelum ini ibu bapa menunggu di dataran, khususnya bagi ibu bapa anak-anak tahun 1, tahun 2. Kali ini pihak sekolah sangat menekankan, sangat ambil berat, sangat ambil serius semua ibu bapa. Saya ulangkan, semua ibu bapa tidak dibenarkan berada di dataran ataupun berada di kawasan sekolah untuk menunggu anak-anak. Tuan-tuan dan puan-puan hanya dibenarkan menunggu anak di terminal kalau tuan-tuan menunggu anak di sana, ataupun tuan-tuan hanya dibenarkan menunggu anak di luar gate prasekolah, gate B, tidak dibenarkan masuk.
Kecuali kalau hari hujan semua anak-anak ini akan dibenarkan balik menunggu ibu bapa di terminal, sebab kita ada susur gajah daripada blok sekolah sehingga ke terminal, ya. Kita tidak membenarkan ibu bapa masuk untuk menjemput anak-anak dengan alasan hujan, tidak. So saya mengharapkan, pihak sekolah amat mengharapkan kerjasama, pemahaman daripada ibu bapa supaya sentiasa mematuhi peraturan yang dikeluarkan oleh pihak sekolah, ya. Kerjasama itu sangat penting, ya. Sama-sama kita mengelakkan perkara-perkara yang tidak diingini berlaku, kan. Saya faham dalam waktu balik sebegitu, kan, mesti ada berlaku kesesakan, itu kita tidak boleh elakkan, ya. Cumanya kita mengharapkanlah, ya, kerjasama ibu bapa tidak masuk ke kawasan sekolah, ya. Kita tidak mahu nanti ada aduan daripada orang luar, ya, mungkin ibu bapa yang anaknya tidak bersekolah di sini memberitahu ataupun mengadu kepada mana-mana pihak yang ibu bapa sesuka hati masuk ke kawasan sekolah, ya. Kita tidak mahu perkara itu berlaku, dan kerjasama daripada ibu bapa supaya mematuhi ataupun memahami peraturan yang kita lakukan ini, seperti mana yang dilakukan oleh sekolah-sekolah lain. Sebenarnya isu ibu bapa masuk kawasan sekolah ini bukan isu baru, itu isu lama. Sebenarnya ibu bapa memang tidak dibenarkan kecuali ada urusan penting, urusan menjemput anak jika anak tidak sihat, urusan di pejabat sekolah dan sebagainya. Kalau untuk menunggu anak, tuan-tuan boleh menunggu di terminal atau di luar gate B, iaitu gate pra sekolah. Tuan-tuan dan puan bapa yang saya hormati sekalian, berkaitan dengan jadual waktu PDP anak-anak, jadual waktu tidak seperti yang sebelum ini, ya. Sehari kita cuma boleh menyediakan 4 subjek untuk dipelajari oleh anak-anak. Sebabnya daripada pukul 7.40 hingga 8.10 merupakan tempoh untuk SOP kemasukan kehadiran anak-anak ke sekolah. Manakala 12.40 hingga 1.10 SOP untuk anak-anak balik. So maknanya dalam jadual itu kita ada 10 waktu seminggu untuk SOP, kan? So anak-anak akan melalui tempoh baharu untuk PDP selepas ataupun pasca PKP ini. Seterusnya anak-anak akan dibekalkan dengan tag QR code untuk kehadiran anak-anak, dan tuan-tuan dan puan hanya perlu membayar RM1 untuk tag tersebut, dan tag tersebut akan diedarkan pada hari pertama anak-anak masuk ke sekolah nanti, dan anak-anak akan membawa balik tag tersebut, dan esoknya akan bawa semula supaya kehadiran mereka dalam kelas itu akan di-scan, ya, QR code tersebut, dan catatan suhu akan dibuatlah oleh guru yang bertugas. Untuk mengelakkan daripada kehilangan, tuan-tuan dan puan digalakkan, ya, untuk menerangkan kepada anak-anak akan kepentingan untuk menjaga tag tersebut supaya tidak hilang, basah, rosak dan sebagainya. Walau bagaimanapun, pihak sekolah ada alternatif lain untuk sekiranya anak-anak tertinggal, anak-anak terlupa ataupun rosak tag tersebut, ya, untuk scan kehadiran mereka pada hari berkenaan. Tuan-tuan dan puan, ibu bapa yang saya hormati, sebelum saya mengakhiri pendaftaran pada hari ini, saya mewakili pihak pentadbir sekolah
guru-guru sekolah ini merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada ibu bapa yang telah banyak menyumbang, sama ada dari segi bahannya atau dari segi kewangan. Dan dalam tempoh ini kita sudah menerima lebih kurang RM1,000 lebih ringgit sumbangan daripada ibu bapa, dan juga bahan-bahan fizikal, contohnya hand sanitizer, pelitup muka, face shield itu ya, daripada ibu bapa. Dan terima kasih banyak-banyak, semoga Allah membalas jasa baik tuan-tuan perempuan dan sentiasa dimurahkan rezeki. Itu saja daripada saya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.